Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini dalam segmen esensi. Calon bertanding PRU DUN dinasihat berniaga menjaga adab dan mengelak menghina orang lain ketika berkempen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata perbuatan memfitnah juga perlu dijauhi. Calon boleh berbeza pendapat, politik dan ideologi, namun perlu menjauhkan perbuatan menghina dan memecah belahkan kaum. Tumpuan perlu diberikan terhadap polisi dan dasar yang ditawarkan kepada pengundi dan memastikan ia dipenuhi untuk kesejahteraan rakyat. Tiada halangan untuk mahasiswa terlibat aktif dalam politik. Kebebasan berpolitik secara sihat dalam kalangan pelajar dibenarkan sebagaimana termaktub dalam pindaan Akta Universiti dan College of University. Bagaimanapun, Menteri KPT berkata politik kepartian tidak dibenar dibawa masuk ke dalam universiti. 10,000 daripada hampir 30,000 calon yang tidak duduki SPM 2022 telah mendaftar untuk ulangan pemeriksaan itu tahun ini. Menteri Pendidikan berkata ia merupakan komitmen kementeriannya yang melanjutkan tempoh pendaftaran SPM 2023. Terdahulu KPM bersetuju tarikh pendaftaran SPM 2023 bagi calon persendirian dilanjutkan sehingga 30 Jun lalu. Legasi inisiatif Rahmah dicetus bekas Menteri KPDN diteruskan dan diperluas. Perdana Menteri Umum peruntukan tambahan berjumlah 50 juta ringgit bagi tujuan berkenaan. Ini termasuk memperkasa pelaksanaan jualan Rahmah bergerak, kedai cari rakyat sebagai tambahan kepada inisiatif jualan Rahmah melibatkan premis fizikal. Dana disedia berikutan kejayaan inisiatif itu yang dilihat benar-benar membantu rakyat. Pengganti bagi mengisi kekosongan portfolio Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan diputus dalam tempoh terdekat. Jelas Perdana Menteri buat sementara waktu tanggungjawab berkenaan digalas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Armizan Mohamed Ali. Ia susulan pemergian bekas Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub minggu lalu. LPPKN sasar 30,500 individu seluruh negara jalani ujian mamogram iaitu pengesanan awal kanser payudara. Manakala 53,000 lagi disasar jalani saringan HPV DNA bagi pengesanan awal kanser pangkal rahim. Ia sempena kempen kesedaran kanser reproduktif wanita WCare. Pusat Keluarga Bergerak turut disedia bagi meningkatkan aksesibiliti khidmat sokongan. Sepanjang tahun lalu, kempen sama memberi manfaat kepada lebih 74,000 wanita. Kanak-kanak yang hilang ketika beriadah bersama keluarganya di pantai Teluk Senangin semalam ditemukan lemas. Muhammad Faris Irfan, 10 tahun, ditemukan pada pukul 8.20 pagi pada jarak 2 batu nautika dari tempat bangsa hilang. Terdahulu, bomber menggunakan kaedah surface searching di sekitar kawasan tersebut bagi mengesan bangsa. Operasi tamat pada pukul 9 pagi. Mayat bangsa diserah kepada polis untuk tindakan lanjut. Seorang bekas pemain bola sepak didakwa atas 3 tuduhan pecah rumah dan memiliki harta curi. Bagaimanapun, tertuduh Muhammad Azini Taib, 33 tahun, mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan. Tertuduh bersama rakannya didakwa melakukan kegiatan itu di Benut dan Pontian masing-masing pada 8 Jun dan 3 Julai lalu. Muhammad Azini diperintah bayar wang jaminan sebanyak RM15,000 sebutan semula kes 30 Ogos depan. Pelajar antara 2 lelaki ditahan selepas terbangkan dron pada hari penamaan calon semalam. Ketua Polis Kelantan berkata kejadian berlaku di 2 lokasi berasingan di Pasir Mas dan Bengkalan Cepa. Polis mengarahkan dron diturunkan dan merampas peralatan terlibat. Kes dirujuk kepada CAAM. Hampir 39,000 warga tentera darat dan pasangan dijangka terlibat pengundian awal PRU DUN pada 8 Ogos depan. Panglima Tentera Darat maklumkan 29,293 ialah pegawai dan anggota, manakala 9,633 ialah pasangan mereka.
Sementara itu, tentera darat bersiap siaga hadapi sebarang kemungkinan sepanjang tempoh berkempen PRU DUN. Panglimanya berkata ini bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara. Pihaknya juga sedia membantu SPR dan pasukan keselamatan negara bagi melancarkan proses pengundian seluruh negara. Golongan belia wajar jadikan gerakan koperasi dan bidang keusahawanan sebagai budaya untuk tingkatkan tahap ekonomi masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, belia tidak seharusnya melihat koperasi sebagai sebuah badan sukarela semata-mata. Sebaliknya, ia menjadi wadah wujudkan jati diri perniagaan dan menanam budaya keusahawanan. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia membelanjakan RM6 juta bagi projek bina baru dan baik pulih 155 unit kediaman di seluruh negara. Pelaksanaannya melalui program inspirasi My House. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama berkata, jumlah tersebut memanfaatkan 604 isi rumah. KKD akan jadikan program ziarah kasih sebagai program tetap kementerian. Menterinya berkata ia bagi mendekati dan membantu rakyat memerlukan di samping meneliti masalah internet yang dihadapi mereka. Program itu akan turut melibatkan pihak-pihak berkaitan sekaligus menjadikan bantuan yang disalurkan lebih menyeluruh. Saudara, konsert Ini Baru Bintang menghimpunkan ramai penyanyi baharu dan otai di Auditorium Seri Angkasa malam ini. Perinciannya langsung kita bersama Lily Mazliha di lokasi. Lily, silakan. Debaran dan kehangatan bintang RTM kian terasa. Kini bintang RTM kembali menemui penonton dengan musim baharu mulai Ogos ini. Dan bagi mengembalikan memori zaman kegemilangan bintang RTM sejak awal 70-an, malam ini buat julung kalinya unit hiburan TV RTM bakal membuka pentas Auditorium Seri Angkasa Angkasa Puri Kota Media dengan konsert #Ini Baru Bintang secara langsung bermula jam 9 malam ini di saluran TV2. Dan konsert pengenalan sempena penerbitan bintang RTM musim baru ini bakal menghimpunkan alumni bintang RTM, antaranya bintang RTM 1979. Siapa lagi kalau bukan Datuk Jamal Abilah. Kita juga ada finalis bakat TV 1971 Salamia Hassan, bintang asli Abdul Rahman Kamaruddin serta Safa Ghaffar bintang RTM 1983. Dan tidak ketinggalan kita juga menampilkan Kak Ramlah Ram. Kita ada Golden Teen Search kita tahun 1996 iaitu Liza Hanim, Ayai Ilusi bintang RTM 1986. Tidak ketinggalan kita juga ada Akasha juara bintang RTM 1999 serta juga ada Azharina juara bintang RTM 2001 dan ramai lagi. Dan berkonsepkan tribute buat lagu-lagu yang pernah melonjakkan nama-nama mereka dalam industri seni suara. Konsert #Ini Baru Bintang yang berlangsung selama 2 jam ini dikenalikan dua figura hebat dalam bidang pengecaraan, siapa lagi kalau bukan Datuk Aznil Haji Nawawi serta Awal Asy'ari. Dan tepat jam 9 malam konsert akan dimulakan dengan persembahan nyanyian dari Rosario dan Erin Ghani dengan lagunya berjudul Ready for It. Dan jika anda semua ready, dah ready ke belum? Jangan lupa temu janji anda semestinya di saluran TV2 jam 9 malam ini hanya di RTM. RTM, teman setia anda. Baik, terima kasih Lily di lokasi. Kita teruskan dengan perkembangan seterusnya. KKM giat menambah tenaga pakar neurologi bagi memenuhi permintaan yang mendesak. Timbalan Menteri memaklumkan ia berikutan KKM kekurangan pakar bagi memberi khidmat kepada pesakit strok. Sasaran itu mungkin hanya akan tercapai selepas beberapa tahun kerana latihan yang mengambil sedikit masa. Kementerian turut mengambil langkah mengembang tenaga kepakaran sedia ada dalam bidang lain dan bukan hanya tertumpu kepada pakar neurologi untuk menangani pesakit strok. Majikan di semua sektor digesa hantar pekerja jalani latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang disediakan NIOSH. Menteri Sumber Manusia berkata ia bagi memastikan pekerja sentiasa peka terhadap aspek keselamatan dan kesihatan ketika berada di tempat kerja yang berisiko. Inisiatif itu selaras hasrat kerajaan untuk membentuk budaya kerja selamat dan sihat seperti dirancang bawah Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2021-2025.
Motek meminta kerajaan Perak senaraikan bangunan dan monumen bersejarah yang perlu dinaik taraf. Menterinya berkata ia bertujuan memudahkan peruntukan disalur dalam usaha memelihara dan memelihara tapak warisan dunia yang diiktiraf UNESCO. Motek sebelum ini telah menyalurkan peruntukan 25 juta ringgit kepada Melaka dan Pulau Pinang bagi tujuan sama. Pelajar perlu dapatkan pendedahan awal dan hala tuju kerjaya berdasarkan minat dan keupayaan masing-masing. Untuk itu, Kementerian Sumber Manusia ambil inisiatif anjurkan program YES Rock the School bagi edisi Mega Kedah. Acara disertai 600 pelajar sekolah menengah dari 20 buah sekolah. Lebih 30,000 pengunjung hadir ke Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2023. Program dianjur Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri bermula 25 Julai dan berakhir malam ini. Angka itu melebihi pengunjung yang direkodkan pada penganjuran tahun lalu iaitu sekitar 28,000 pengunjung. Ketua Pengurusan dan Rangkaian Perpustakaan memaklumkan Pesta Buku kali ini melibatkan 24 pempamer dari pelbagai syarikat pembekal buku. Pelbagai aktiviti menarik turut berlangsung yang boleh dimanfaatkan pencinta buku. Ringgit dijangka kekal pada paras masa berbanding dolar Amerika minggu depan. Prestasi mata wang tempatan itu berikutan data makro Amerika yang kukuh. Ringgit dijangka bergerak dalam lingkungan RM4.54 hingga RM4.56 minggu depan. Data KDNK Amerika yang lebih kukuh hanya akan mempengaruhi perubahan permainan jangka pendek. Pasaran getah tempatan dijangka diniagakan dalam jajaran kecil dengan kecenderungan meningkat minggu depan. Pertubuhan Pengilang Sarung Tangan Getah Malaysia menyatakan ini berikutan sentimen pasaran yang suram dan tidak menentu. Taufan Daksuri yang mempadai Taiwan dijangka melanda negara jiran di Asia Tenggara, khususnya utara dan selatan Thailand. Beberapa kawasan pengeluaran getah sedang bersedia menghadapi monsun itu. Dijangka aktiviti menoreh dan mengutip getah juga akan terjejas selain pasaran mengalami kekurangan pengeluaran getah. Pengubalan Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 kini di peringkat akhir. Ia akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata pelan terbabit sedang diperhalusi dan kemas kini. Perbincangan yang dijalankan adalah paling komprehensif dengan melibatkan industri baharu dan kementerian lain. Pelancarannya oleh Perdana Menteri dijangka pada hujung Ogos depan. Program Pendigitalan Usahawan Desa bantu usahawan pasarkan produk melalui platform e-dagang. Inisiatif bawah program Desa Mall itu sasar peningkatan pendapatan antara 10 hingga 30% dalam tempoh setahun. KKDW menyasarkan 1,000 usahawan sertai program tersebut yang diadakan dalam 6 siri jelajah. Peserta akan diberi pendedahan berkaitan pendigitalan, kewangan, e-wallet, perkhidmatan internet dan aplikasi perkhidmatan on-demand. Projek Rintis Akademi Industri Peringkat Nasional bakal dilancar pada Selasa. Menteri Ekonomi berkata ia sebagai usaha reformasi pasaran buruh dalam negara. 200 syarikat pengilang antarabangsa dijangka bekerjasama jayakan projek berkenaan. Syarikat terlibat akan beri peluang kepada belia khususnya pelajar lepasan SPM libatkan diri dalam sektor pembuatan dan perkilangan sebagai pekerja berkemahiran tinggi. Sekurang-kurangnya 9 maut selepas gudang bunga api meletup di Naratiwat, Thailand. Letupan di Pekan Sungai Kolok dipercayai berpunca daripada kimpalan keluli semasa kerja pembinaan bangunan. Insiden turut mencederakan 115 yang lain. Banyak kedai, rumah dan kenderaan rosak teruk akibat letupan itu. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan tiada rakyat Malaysia terlibat kemalangan di lokasi bersempadan dengan negara itu.
Dua drone dipercayai milik Ukraine ditembak jatuh di Moskow, Rusia. Bahagian depan dua bangunan pejabat rosak sedikit namun tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Menurut media tempatan, lapangan terbang Vnukovo di Moskow ditutup dan penerbangan dilencongkan. Operasi di lapangan terbang lain di wilayah itu berjalan seperti biasa. Moskow menjadi sasaran beberapa serangan drone susulan pencerobohannya ke atas negara jiran Ukraine. Penduduk di bandar Osoyoz di Kanada dan daerah sekitarnya diarah berpindah susulan kebakaran hutan yang melintasi sempadan Washington. Kebakaran yang digelar Eagle Bluff itu berlaku kira-kira 4 km dari Osoyoz. Ia berkeluasan 200 hektar di sebelah sempadan Kanada dan 2,000 hektar di sebelah Amerika Syarikat. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat dan Hazel Dasman untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tingkat perpaduan penuhi harapan.